Terima kasih. Saya dari Malaysia, saya orang Ipoh. Selamat tengah hari. Kebanyakan perkara sudah dibincang oleh panel lecturer tadi. Saya akan sangat cepat akan buat mengisi tempat yang gap yang sudah kita tak bincang dulu. So, jadi kita tengok kalau bahagian wanita dan lelaki masih lebih banyak kanser. Tapi kalangan perempuan dia sudah meningkat. Kebanyakan peningkatan ini adalah kerana para payudara. So dalam peningkatan ini, kalau kita tengok untuk amount males lelaki dia sekarang lebih kurang sikit, perempuan lebih tinggi sikit ya, kadang akan naik. Nah, kalau kita berbanding dengan kalangan Cina, Melayu dan orang India di Singapura, Cina masih lebih banyak ada hadapi kanser. Lepas itu follow by Melayu, lepas itu orang India. Kita tahu mengapa orang India mungkin kurang dari orang Cina, lebih kurang 50%, lower. Tahu tak apa sebabnya? Ya, okey, nanti saya akan beritahu. So kalau kita tengok international comparison, kalau di sini adalah China, Malaysia, United America, Singapura di sekitar between Malaysia dan juga US. So kalau the more westernized ya, kalau kita punya gaya hidupan lebih westernized, peningkatan kanser akan lebih tinggi. So jadi kalau kita pergi tengok nenek saya ada 10 anak. 10 anak. Bila saya kecil, saya di Ipoh, saya hanya boleh makan daging ya 1 bulan sekali. Kerana dia dulu di kampung kita tanam sendiri, sayuran sendiri. Lepas itu ayam pun di belakang rumah saja ya. Sekarang semua ayam kampung. Sekarang semua ayam suntikan, banyak perkara yang kita tak boleh buat. Lepas itu kita kurangkan makanan sayuran. Kalau di bawah sana saya hampir nak, kerana saya tak makan tengah hari ya, saya hampir makan Mary Brown ya. Kalau di fried chicken ya. So jadi gaya hidup kita tak sama lagi ya. So tapi orang India dia gaya hidupnya dia makan sayurannya, dia sometimes vegetarian ya. Dia banyak curry. Kalau tengok kunyit, curry powder, sayuran, dia akan adalah satu faktor yang penting untuk mengurangkan dia risiko. So tengok kini kalau among female saya specify di atas di sini sangat tinggi di sini ya. Ini semua payudara. So dalam tempoh 20 tahun payudara sekarang selalu meningkat ya. Lepas itu colorectal, kanser usus hanya tetap saja. Lepas itu cervix dia akan kurang kerana ada vaccination. Uterus akan tinggi sikit. Ya, tapi payudara di sekitar sini dan dia akan semakin naik. Kalau kita tengok can cancer be prevented, bolehkah dia dielakkan? Kebanyakan kalau kita tengok di sini tobacco, bila rokok adalah itu kalau dia punya bulatan lebih besar, dia faktornya lebih tinggi. So tobacco smoking ya satu faktor terpenting dengan adalah risiko untuk dapat kanser. Lepas itu overweight, berat badan. Tahu macam mana tengok kata overweight atau tidak. Satu cara penting kita kata body mass index ya. Kalau dia punya formula, dia punya berat badan di kilogram divided by tinggi di sentimeter 2 kali ganda. So kalau wanita lebih kurang berat badan sekitar 60 kilogram. Kalau lebih dari 60 gram sudah consider overweight ya. So kalau boleh lebih kurang 50 kilogram adalah yang terbaik, 50 to 60 ya. Kalau 40 dan kurang itu underweight. Lelaki lebih kurang 70 kilogram, consider normal weight. So kalau kita tengok di atas breast cancer ini kotak sangat rendah, tapi overweight ialah punca utama untuk payudara. Tapi kalau insiden sudah
meningkat, tapi dia cancer survivor in Singapore juga sudah meningkat kerana adalah peningkatan cara kita ubati ya. Sekarang banyak ubat dan banyak cara yang moden kita boleh buat. So cancer survivor di Singapore juga sudah meningkat. So kita sudah cakap common cancer in female and males. Di female, saya pernah pergi lecture di Indonesia, di Vietnam dan kebanyakan di Malaysia. Jadi kanser payudara tak kira di mana negara ya, pada Malaysia, Indonesia, di Vietnam, di China, di US, di UK, payudara masih number one cancer in the world ya. Ini tak akan ubah. Tak akan ubah langsung. Kalau tengok di female di sini 29%, colorectal dan paru-paru tak akan sampai ke tahap itu. So, tapi ada things that we can do. Kalau ada suami yang rokok boleh risk factor ya, lebih kurang 11 jenis kanser ya, 11 jenis. Kalau rokok, janganlah rokok di rumah kerana kanak-kanak yang kecil juga akan hisap itu punya rokok as a passive smoker. 22% peningkatan kerana merokok untuk kanak-kanak. So ini sangat penting. So kalau kita combine ini 4 gaya hidup behavior, jangan rokok, buat sedikit senaman lebih kurang 23 minit setiap hari, dan kita orang Muslim tak minum alkohol lah, baik. So tak payah buat sini. And eat 5 portion of vegetables and fruit. Dia makan 5 porsi untuk buah-buahan dan sayuran. So kalau kita buat 4 gaya hidup ini, lebih kurang kita boleh tinggal lebih usia akan lanjut lebih kurang 10 ke 14 tahun. Dengan hanya buat ini saja. Kalau kita tak nak buat kemoterapi, radioterapi, pembedahan, kita nak tengok macam mana gaya hidup kita. Kerana pencegahan lebih baik dari rawatan, betul? Kita nak tengok macam mana gaya hidup kita akan ubahkan risiko kita dapat kanser. Kepercayaan umum di kalangan banyak orang awam ialah kanser sentiasa membawa maut. So Dr. Lim sudah dalam slide ya kata bila di tahap 1, kebanyakan 90 ke 98% akan boleh sembuh kembali. Kalau di tahap kedua lebih dari 80%, hanya tahap ketiga 60% akan disembuh kembali. So jadi ini fakta, ini statement ya, ini tak benar. Kanser bukan sentiasa membawa maut, tetapi hanya boleh membawa maut jika di peringkat terakhir. So jadi kanser boleh diubati. Dan kanser bukan kerana tekanan stres ya yang utama. Tekanan boleh dikurangkan, kanser akan sembuh kembali. So bukan kerana saya kerja terlalu lama. So fakta itu, jadi kebanyakan saya tak ada stres, saya tak pergi buat mammogram, itu tak benar juga ya. Kanser boleh dirawati oleh sistem pertahanan jika gaya hidup seorang adalah hidup. Kebanyakan orang saya sihat, saya tak ada apa masalah. Saya makan sayuran, saya makan buah-buahan, saya buat sedikit senaman, saya tak akan kena kanser. Ini satu fakta yang juga tak betul ya, kerana 14 wanita di Singapura, satu akan ada payudara, 1 out of 14 ya. Kalau di sini lebih kurang 60 orang, lebih kurang di sini adalah 5 wanita di rang ini akan ada kanser payudara. Kanser sentiasa membuat kesakitan ini juga tak pernah, kerana ketulan kebanyakan 70 ke 80 ketulan dari payudara tak sakit langsung ya, tak sakit langsung. Kalau sakit dia mungkin ada inflamasi atau jangkitan kuman. So ketulan kebanyakan tak sakit. Kemoterapi sentiasa membuat kekuatan ini akan betul, tapi muntah tak akan benar. Kerana kebanyakan adalah ubat sangat baik untuk mencegahkan rasa mual dan muntah. Ini juga tak betul. Pembedahan untuk kanser dan radioterapi akan menyebabkan kanser merebak dengan lebih cepat. Ini juga tak betul kerana pembedahan akan ambil itu kanser keluar keseluruhan. Lepas itu radioterapi akan membunuh kanser sel di payudara. So ini statement juga tak benar. Radioterapi membawa lebih mudarat berbanding dengan hasil yang baik dalam rawatan. Kalau ini statement benar, Uslita saya tak akan kerja lagi ya. So out of job ya. Itu kanser ini 9 radioterapi machine lebih kurang 30 million ya akan habis.
Mengapa Ministry of Health ya bagi 30 million untuk National Cancer Center ada mesin ini? Kerana mesin ini boleh membuat patient lebih baik akan sembuh kembali. Suka ini statement pun tak betul. Kalau tidak peduli atau sentuh ketulang-ketulang akan hilang sendiri. Ini satu kita mungkin harap ya, kita ada hope ya. Kalau kita tak buat apa, mungkin kita observe 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, mungkin 1 tahun. Ketulang ini akan hilang sendiri, kita tunggu saja, tunggu dia lebih baik. Tapi kebanyakan kalau ketulang itu adalah kanser, dia akan lebih besar dan besar dan besar. Lebih kurang satu tahun lepas dia akan, itu kulit sudah tak ada lagi, dia sudah fungating cancer, akan lebih bau busuk dan sekitarnya. Lepas itu rawatan tradisional ubat herba adalah paling baik ya, atau sembuhan. Ini kebanyakan kepercayaan orang, bukan hanya orang Melayu, orang Cina juga. Sekitar Southeast Asia, ini banyak orang pergi tengok dengan rawatan tradisional. Bukan tradisional tak baik, dia tak ada kesan sampingan, tapi dia hasilnya untuk mencegah dan mengurangkan, lepas itu menyembuhkan kanser akan sangat rendah. Kebanyakan pasien saya jumpa, dia sudah berapa bulan sudah cuba, dia sudah tak ada hasil lagi, dia jumpa sudah satu stage, up stage. Kalau di peringkat 2, dia ada kesan, bila dia sudah ada ubat tradisional, dia sudah pergi stage 3 atau stage 4. So, jadi kebanyakannya, saya sudah cari doktor lebih kurang 20 tahun. Saya graduated di UK ya. Di UK saya tak pernah jumpa banyak advanced stage, hanya itu kulit hilang ya, fungating ya. Saya tak pernah jumpa di UK. Kerana dia biayanya normal, tak payah bagi satu, tapi dia punya tax ya 40% ya, 40% tax. Jadi jumpa doktor tak payah bagi. So tiap-tiap kalau ada satu jumpa cough and cold tak payah. So di sini saya jumpa fungating breast ya lebih kurang 1 ke 2 tiap-tiap bulan. Di UK saya jumpa tiap-tiap 3 tahun, 4 tahun jumpa satu orang. Di sini saya jumpa tiap-tiap bulan. So tak sama. So jadi ini kerana adalah satu rawatan yang orang di Southeast Asia nak cuba rawatan tradisional lebih dulu sebelum jumpa dia punya doktor. So kita sudah cakap kebanyakan bukan bara, kita akan skip di sini. Okey. Nah, mengapa payudara boleh membahayakan nyawa? Kerana dia satu ketumbuhan malignannya, dia punya potensi untuk merebak ke anggota lain. Dia dari merebak ke 4 organnya, paru-paru, di hati, di tulang dan otak adalah itu sel-sel boleh merebak ke organ ini. Dia kerana saluran darah, dia masuk, bila dia ada benjolan, dia masuk di saluran darah kapilari, lepas itu pergi ke saluran darah yang lebih besar, lepas pergi ke hati, di paru-paru dan tulang ya. Dia macam ini merebak. So bila dia sudah ada metastasis, kita kata dia sudah peringkat keempat. So jadi kalau kita nak sembuh kembali, pengenasan awal adalah yang terbaik. Ini kita cakap mammogram, lepas itu kita cakap gejala. Saya akan ada berapa slide untuk tengok macam mana kita boleh pemeriksaan payudara sendiri. Kerana boleh kata mammogram sakit, right? Tapi kebanyakan orang bila dia ada payudara, lebih kurang dia boleh rasa sendiri. Ini adalah penting juga, boleh rasa payudara sendiri. So diri di depan cermin, kalau boleh buat bila buat satu shower, bila di mandi ya, adalah payudara sama saiz, tengok dia ada lengkup pada kulit, puting ada ditarik ke dalam atau tidak, ada kemerahan di kulit. Lepas itu angkat tangan ke atas dan tengok ketiak. Tengok itu, bila diangkat tangan ke atas, dia punya ototnya, itu masa ada tense up. Bila ada satu tegangan di otot, dia benjolan akan lebih mudah dilihat. Okay? So angkat tangan ke atas, lepas itu tekan puting dengan ibu jari, tengok adalah penghasilan cecair. Lepas itu baring dan buat satu putaran di sekitar payudara supaya keseluruhan payudara boleh dirasa ya. So kalau di sebelah kanan guna tangan di sebelah kiri untuk rasa, lepas itu buat di sebelah lain. Ya. Okey. Lepas itu bila dimandi boleh buat, kalau bila mandi dia punya kulit dia licin. Kalau lebih licin dia boleh lebih mudah dirasa. So kebanyakan adalah ketulan boleh dirasa semasa wanita pergi mandi.
quite common ya. Kita tahu feel in the shower, satu boleh rasa sendiri. Kalau boleh rasa ketular itu lebih kurang sudah 1 cm ke atas. Kerana kalau hanya 5 mm susah nak boleh rasa dengan jari. Tapi mammogram boleh detect kanser 2 ke 3 mm. So jadi sebelum ketular sudah membentuk, mammogram boleh buat deteksi. Mammogram juga boleh detect kanser bila dia di tahap kosong ya. Dia kata satu tahap kalau dia ductal carcinoma in situ, dia sebelum jadi invasive cancer, kita boleh detect kerana itu puntik-puntik kalsium boleh dilihat di mammogram. So kalau kita 85 ke 90 boleh disembuh. Okey, lepas kita pembedahan ada 2 tempat. Kita sudah cakap mastectomy dengan wide local excision ya. Lepas kita cakap ada radioterapi. Ini radioterapi mengapa itu statistik. Kalau kita hanya buat radioterapi dengan lumpectomy, tak payah pembuangan ke semua. Masih ada 26% ya. Dia ada boleh datang balik tanpa tempoh 5 ke 10 tahun. So jadi kalau ada radioterapi sudah bagi 3 ke 6 minggu, dia akan kuras risikonya turun ke 7%. So from 26% drop to 7% untuk itu baru kembali lagi, itu risiko. So jadi radioterapi adalah satu rawatan yang baik untuk mengurangkan kalau wanita tak nak pembuangan ke summa. Kadang-kadang dalam pembuangan ke summa after mastectomy kita masih nak buat radioterapi kerana itu kalau kanser lebih dari 5 cm itu kanser lebih besar. Lepas itu dia sudah merebak ke kelentar getah pening ya, in the lymph nodes, getah positive glands. Dia juga akan mengurangkan dia risiko dia datang kembali juga. So adalah 2 faktor penting kalau pembedahan pembuangan semua masih nak buat radioterapi. So kita ada tengok ini itu titik-titik tanda macam tahi lalat, satu kecil untuk buat tanda-tanda saja. Buat satu CT scan tangan ke atas. Lepas buat radio itu CT scan kita tengok ini ada satu itu slice, kita boleh nampak buat radioterapi kita nak pergi ke mana. So ini keseluruhan di sini adalah keseluruhan paru-paru, hanya sikit paru-paru dikenai radioterapi. Kebanyakannya tak kena di sini. So di sini semua tak kena. So itu radioterapi tak akan buat orang sesak nafas dan tak ada, kebanyakan hanya kulit dia lebih kurang merah sikit. Ini sangat kerap biasa ya. Ini tak kerap dan tak biasa. Kerana kebanyakan orang tak sama dia punya reaksi ke radioterapi. Kebanyakan hanya merah sikit. Tapi kalau merah terlalu banyak, kulit akan kupas. Dan kupas dia akan tumbuh kembali. Ya. Ini late side effect lebih kurang 1% saja. Kebanyakan tak akan bahaya. Sekarang kita juga boleh buat untuk kurangkan dia radioterapi ke bahagian jantung. Kita boleh breath holding, active breath hold. Bila kita sedut dan tarik nafas dan hentikan untuk breath hold, kita akan kurangkan dia radioterapi ke jantung. So dia akan lebih selamat. Ya. So anggapan salah kita, ini slide saya terakhir. Ini kajian dari USM, University Science Malaysia ya, di Kelantan. Mengikuti satu profesor dia, kepercayaan kepada bomo di kalangan wanita mengakibatkan pesakit baru lambat mendapatkan rawatan hospital. Kerana pesakit rasa takut akan rawatan dan mungkin mahal, takut akan itu mana saya ada wang dan duit untuk buat rawatan dan kerap menganggap baru akan membawa maut dan cepat berputus asa. So ini anggapan sudah publish ya, incidence of breast is serious ya. Serious sampai lebih kurang 10 new patients diagnosed every month ya. 5 ke 6 akan mati. So bila dia sudah didiagnose, 10 orang datang, 6 akan mati kerana dia sudah di tahap terakhir. Ini sangat-sangat sedih ya. Kerana kebanyakan sekarang di dunia modern era, kita banyak rawatan. Tapi hanya kerana ketakutan, emosi tak baik ya. Dia tak nak pergi jumpa doktor lebih awal. Ini sangat yang sedih. So the more inclined to tengok dukun dan bomo. He said that 6,000 people died nationwide in 2000. 6,000 orang mati di Malaysia kerana itu leading breast cancer ya. So kita nak tengok emosi. Kalau kita nak tengok kanak-kanak kita, pergi universiti, getting married. So ibu
Perempuan nak tengok saya mesti survive the cancer, mesti ya, bukan mungkin ya, mesti. So jadi pengesalan awal adalah terbaik. Kerana kalau kesan awal dia akan lebih baik disembuh. Dan kebanyakan banyak cancer survivor. So saya ada exco member di Breast Cancer Foundation, Singapore Cancer Society juga. Ini semua kumpulan sokongan boleh bantu. Kerana banyak survivor di dalam. Bila saya pergi meeting semua saya tengok semua survivor dia langsung tak rupa macam bersakit dulu. Nanti Suraini akan pergi tengok dia DJ radio ya. Mungkin dia tak tahu dia adalah pesakit, benar-benar pesakit payudara. So banyak orang yang sudah ada rawatan masih sihat dan masih ada di sini untuk kata ceritanya. So selalu bersikap positif. Terima kasih.